Assalamualaikum dan hai semua, nama saya Rashid Rida dan kita berada di channel Rida Animation. Pada hari ini saya akan mengajak anda macam mana untuk membuat asap dengan menggunakan Shade Twin. And kita mulakan. Alright, so pada kali ini saya cuba mengajar secara live stream sebab saya nak bagi tahu korang bahawa membuat asap dengan menggunakan Shade Twin ni sangat mudah. So saya cuba demonstrate secara live untuk korang. Alright, pertama sekali adalah kita akan menyusun file kita dahulu. So kita padam semua ni, tak perlu. And then this layer pertama saya namakan dia sebagai animation. And kita buat simbol animation dahulu. You can draw anything, kita lukis je apa-apa. And then kita convertkan dia kepada animation. Lukis je apa-apa pun sebab kita nak padam juga nanti. And then kita masuk ke dalam simbol animation. And kita dah ada ni. And then ni kita bagi nama dia sebagai asap. So mula-mula sekali kita akan buat asap yang basic je, daripada bawah screen dia naik ke atas. So pertama sekali kita convert kepada simbol sekali lagi sebab kali ni kita nak bagi simbol kepada asap. And kita namakan dia sebagai asap. And right. Dan sekarang masuk ke dalam simbol asap dan kita mulakan kerja. Alright. So pada mula sekali adalah kita kena lukis bentuk asap. Alright. So keep in mind ya guys, bahawa asap dengan menggunakan Shade Twin ni tidaklah secantik asap yang dilukis dengan tangan yang dibuat secara manual frame by frame. Tapi bila dalam keadaan yang kita perlukan asap yang cepat, kalau apa tu orang panggil, kalau kita memerlukan dalam masa yang singkat, kita perlukan kerja dalam masa yang singkat, and especially dalam kerja-kerja infografik, kita perlu buat asap pula tiba-tiba, kita boleh guna cara ni, kaedah Shade Twin. Atau ada orang cara mudah dia download je. Tapi let's say kalau korang nak control, like korang nak buat sendiri asap tu, boleh, tak ada masalah. So pertama sekali kita lukis asap. Asap usually dia free form, dia tak ada bentuk. So korang just buat dia curve kiri kanan kiri kanan sahaja. Alright, macam ni. Allahu Akbar. Macam ni. Macam ni. Alright, sekiranya korang faham lagi macam mana nak guna Shade Twin, pastikan korang tengok dulu video tutorial macam mana nak buat Shade Twin. It's not really much of a tutorial, it's more like tips je untuk korang yang dah reti guna. Kalau korang yang belum reti guna, saya nasihatkan korang untuk belajar banyak sikit pasal Animate CC ni. Alright, so pertama sekali kita akan lukis ni jadi asap. Kita buat dia curving sikit, macam asap, sebab dia asap ni dia free form. So macam ni je. Mudah je buat benda ni. Sekejap je. Ambil masa dalam 10 minit 15 minit je kot. Maybe, saya tak tahu sebab saya tak prepare lagi untuk hari ni. Alright, so kita ada asap kita. And now kita right click atas timeline dan create Shade Twin. Alright, so kita ada Shade Twin kita. Sekarang ni tak ada gerak apa-apa lagi. Kita cuma ada keyframe pertama dan keyframe kedua. Perkara pertama adalah kita nak setkan Shade Twin guide pada anchor point yang statik. So tekan Ctrl Shift H 4 kali sebab kita ada 4 bocu. 1, 2, 3, 4. 4 bocu yang statik. 1, 2, 3, 4. And then enable snapping to object. Dan kita susun Shade Twin guide kita. Start sini, satu kat sini, satu kat sini, satu dekat sini. And then frame seterusnya, satu dekat sini, satu dekat sini, satu dekat sini, dan satu dekat sini. Alright, so right now kita tak ada gerak apa-apa lagi sebab kita punya anchor point tak bergerak. And now, kalau korang tengok video saya sebelum ni about Shade Twin, kita faham yang Shade Twin Guide fungsi dia untuk software ni baca anchor point mana yang bergerak ke mana. So sekarang ni anchor point yang kita letak, Shade Twin Guide yang kita letak adalah pada anchor point yang tak bergerak. Sekarang kita akan letak pada anchor point yang bergerak. Cuma membezakan benda ni daripada Shade Twin yang sebelum ni saya ajar. Dulu saya ajar anchor point yang bergerak. Kali ni kita buat Shade Twin Guide yang bergerak. So pertama sekali kita sediakan 2 Shade Twin Guide. And then kita letak satu belah kiri, satu belah kanan. Maybe letak atas sikit. Always letak atas sikit. Jangan cuba letak kat bawah sebab nanti asap korang tak nampak cantik. Alright, tadi dia duduk kat sini. Sekarang kita nak bagi tahu yang Shade Twin Guide ni dia duduk dekat atas ni pula. Sama juga yang ni, dia duduk atas ni pula.
Dan kita tengok apa jadi. And kita dapat pergerakan sikit. Nampak macam seakan-akan macam asap. Tak nampak macam asap lagi, tapi dia nampak seakan-akan. Yeah, like that. Alright. So apa yang next step adalah untuk next step yang kita kena buat adalah untuk menambahkan variety asap ni. So kita buat layer baru. Kita boleh duplicate je. Kita duplicate je layer ni. And then kita remove shade twin yang atas ni. Sebab kita tak nak pakai yang ni, kita buang dulu. Kita nak pakai yang hujung sebab kita nak bagi ada variety sikit. Kita nak pakai yang ni je. Alright. So saya tutup yang bawah ni dulu supaya korang tak keliru. And then yang ni pula kita macam tadi kita set shade twin gap pada anchor point yang tak bergerak. 1 2 3 4. Satu lagi. 1 2 3 4. Korang kena faham, semakin banyak anchor point, semakin banyak shade twin gap yang korang letak, semakin banyaklah software ni akan baca berapa banyak titik yang bergerak. So kalau korang letak banyak, mungkin membantu buat asap korang nampak lagi cantik, atau mungkin membuatkan asap korang lagi disaster. Tapi always try cuba buat guna satu dahulu shade twin guide. Contoh disaster tu macam ni, dia tiba-tiba jadi hilang kan. So apa yang korang kena buat adalah sama ada korang tambah ataupun korang adjust je position ni sampai dia keluar, sampai dia boleh baca. And sekarang dia dah boleh baca. So kita tengok variety kita, kita tengok asap kita dia macam pelbagai ke tak. Nampaklah ada beza sikit kan. Alright, ada beza lah sikit. Tapi nanti ada orang cakap tapi tak nampak macam asap pun. Okay, satu benda kita kena faham, asap dia tidak sharp tau, dia blurry. So apa yang korang kena buat adalah korang keluar daripada simbol ni. Sekarang korang ada dekat layer asap ni. Okay, korang tambah frame dia supaya dia animation dia gerak. Korang klik pada ni, klik pada time layer. Korang pergi tengok kat property ni, dekat filter. Dekat filter ni korang tekan plus and then korang ambil filter blur. Lepas tu korang naikkanlah blur dalam 15 ke 15 maybe 20. Alright, so sekarang ni dia dah blur. Mungkin tak dapat macam asap lagi, kena blur lagi kot. Maybe 50. Betul-betul blur tu. Maka dapatlah asap sikit. Let's say kalau korang tak puas hati, korang boleh duplicate. Korang boleh duplicate. Korang adjust dia punya blur ni, letak jadi 15. So korang ada. And then yang ni korang adjust lah sikit size dia. Sama ada korang boleh juga flip horizontal, tak ada skinny sikit. And then maybe kecilkan sikit, bagi ada asap tu pelbagai. Sebab asap ni dia pelbagai-bagai, dia tak sama semuanya kan. So adalah form dia sikit. Dia ada rupa dia sikit. Tutup biar nampak ni saja, nampak stage saja. Nampak macam asap sikit. Kalau korang rasa macam asap dia ni macam besar sangat, korang boleh adjust. Dekat sini korang boleh adjust apa-apa je tanpa adjust animation dia. Dan dekat sini korang juga boleh buat classic twin, untuk korang buat asap ni joget-joget sikit, kena tiup dengan angin. Classic twin kat sini. Lepas tu gerak-gerakkan dia sikit, dia akan jadi macam ni. Korang mungkin tak nampak sangat kot, tapi dia sebenarnya dia macam gerak kiri sikit kanan. Asap ni dia tak bergerak secara dia bergerak secara semula jadi. So dia tak macam mechanical, tak macam manusia bergerak. So dia korang kena random je. Alright, itu satu. Sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita nak adjust color dia. Sebab asap ni bawah dia pekat, atas dia makin lama makin nipis. So kita masuk dalam simbol kita ni. Kita masuk yang ni lah, senang sikit nampak macam yang asal. Alright, kita masuk kat sini.
Alright, satu lagi pasal shade twin ni adalah yang menarik pasal shade twin ni adalah kita boleh adjust color dia. And dia akan slowly adjust color tu mengikut keyframe yang ada. Macam contoh, mula-mula color putih, lepas tu buat color merah. Dia akan slowly daripada putih ke merah. Itulah fungsi shade twin yang bestnya pasal shade twin ni. So apa yang berlaku ni, tadi saya cakap bawah pekat, atas makin pudar. So kita kena buka gradient lah maknanya. So kita buka property color ni, kita ambil linear gradient. Okay, sekarang ni kita adjust linear gradient tu. Nampak icon kat kiri ni, dia kata free transform. So klik kat situ, kita ada gradient free transform tool, tekan F. Alright, dekat sini kita rotate dia. Okay, kita rotate macam tu. Ini bagi panjang sikit. Alright, macam tu. Settle. Lepas tu dekat bawah ni, dekat belah putih ni, kita kita kurangkan alpha dia, opacity dia. Kita kurangkan sampai 0. And then kat sini kita buat asap. Nak buat asap warna apa? Kita buat asap warna kuning lah. Oh my god, that is too yellow. That is too buruk. Nampak macam hijau pun ada kan ni? Okay lah tu, yang tu decent sikit lah kan. Alright. So masalah dia adalah dekat sini kita tak adjust color. So kita adjust color kat sini lah. Kita nampak dekat palette tepi ni, kita still ada color tu. So kita ambil bucket, kita siram je kat dia. Tutup yang ni tak. Siram je kat dia. Sekarang ni gradient dia cuma gradient je tak sama. Gradient nanti kita adjust, jangan risau. Sekarang ni kita siram je color dulu. And then tadi dia kata tekan F, dia akan buat keluar gradient tool. Lepas tu korang rotate je. Dia besarkan. Dia kalau tak sama tak apa, tak sama lagi cantik kadang-kadang. Sebab macam saya cakap tadi, sebab asap ni dia tak mechanical, dia tak static. So dia can be random. Sini pula. Dan kita rotate. Naikkan yang bawah ni, sebab yang bawah ada lagi, sebab tu tak nampak tadi. So pusing yang ni pula. And voila, we got ourselves a good looking smoke over here. Oh, cuma sini akan ada masalah sikit, which is color dia akan berubah drastic tau. So korang cubalah match sikit. Kalau korang tak nak match, korang boleh avoid benda ni dengan menyatukan diorang ni. Korang boleh merge ke tak? Okay, tak boleh merge sebab dia shade twin kan. So korang adjust lah bagi similar. Kalau korang tak nak adjust, korang boleh je. Kalau korang tak nak adjust, korang boleh matikan. No, bukan matikan. Nanti saya tunjuk. Kalau korang tak nak adjust lah, senang. Apa aku cakap ni, ya Allah. Right, adjust je. Sini. Tengok ketara ke tak? Tak ada lah ketara sangat. Tapi still noticeable kan. Tapi kita tengok kat luar nanti, kita tengok kat luar, dia noticeable ke tak? Oh, boleh nampak je noticeable. Alright. Okay, now the last step untuk buang masalah shade twin tu. Pastikan this is the last step tau. Sebab kalau korang buat step ni, korang dah tak boleh undur balik. Apa yang korang kena buat adalah korang masuk dalam simbol ni, korang kena tukar semua ni jadi frame by frame. So mula-mula pergi yang atas ni, select yang ni saja, convert to frame by frame animation, convert to each frame, and then check gerak ke tak, sebab sometimes dia tak bergerak. And remove semua shade twin yang masih ada. And there you got it. Now dekat bawah pula, convert to frame by frame, each frame, and then remove shade twin ni. Ni kita tengok dia still playing. Okay, semua dah still playing. Dan kenapa saya cakap this is the last step? Sebab bila korang dah convert kepada frame by frame, korang dah tak boleh convert kepada shade twin balik dah. Korang dah macam rombak semua benda. So apa yang korang kena buat kat sini adalah korang kena padam lah frame ni. Padam frame ni dengan padam frame yang paling last.
Kenapa padam frame yang paling last? Sebab dia bukan frame last je, frame last dengan frame tengah-tengah ni. Sebab dia kan tadi kita ambil shade yang pertama. Shade yang pertama ni also duduk atas tengah dengan duduk yang paling last. So bila kita nak loop, animation kita akan jadi dia macam stuck tau. Sebab semua ni tengah satu frame, tiba-tiba ada dua frame yang sama. So baik kita padam frame yang sama tu supaya loop dia nampak kemas. Alright. So kita cuba satu lagi, kita kena check supaya framing sama. Last frame is at 46. So pada frame 46 dia akan looping. So kita letak, pastikan dia sampai 46 sahaja. Tutup. Alright, now kita pastikan semua framing betul. Ini frame pertama, yang ni frame 23. So kita check dia ni frame berapa. 23, ok betul. Sekarang ni frame last, kita check dia frame ke berapa. Dia frame 48, which is salah sebab kita sepatutnya dekat frame 46. Macam tu, baru dia sama. And then kita cuba play, tengok apa jadi. Nampak tak guys? Nampak macam asap. Dah siap. So itu sajalah yang saya boleh share pasal macam mana nak buat si asap ni. Kejap, saya display bagi besar sikit. Frame 46. Okay, now kita play. Tunggu dia export jap. Nak preview untuk korang macam mana rupa dia. Lambat lah pula. Nah, duduk kat sini dulu kita. Hai, apa khabar? Okay, dah ada. So, itu saja yang saya boleh share pasal asap. How to using Shade Twin untuk membuat asap. So, selamat maju jaya. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, korang boleh tanya saja dekat ruang komen. And itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sorry kalau saya merapu sebab saya tak biasa mengajar live. Bila tak ada skrip, saya merapu sikit. Tapi the reason saya tak buat scripted today sebab nak tunjuk kat korang betapa easynya nak guna Shade Twin bila buat asap. Saya boleh buat secara live and ambil masa 17 minit sambil terang kat korang. Kalau tak terang-terang ni mungkin 10 minit je. So itu saja. Korang boleh cuba. Dan selamat maju jaya. Saya Rida Animation. Sekian, terima kasih.